Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Jamal Safri bin Saibon serta rakan seperjuangan sekalian. Terima kasih kepada doktor kerana memberikan peluang kepada kami untuk membentangkan interpretasi alat bantu mengajar ABM yang dinamakan Gedung Ilmu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Fazli bin Sundarman, Muhammad Salihin bin Hassan dan Ismail bin Muhammad Arif. Kandungan pembentangan ini terdiri daripada pengenalan, tujuan, prinsip, prosedur penggunaan alat bantu mengajar kami iaitu Gedung Ilmu, kelebihan dan kelemahannya, serta terakhir sekali kesimpulan yang dapat diambil daripada penghasilan alat bantu mengajar Gedung Ilmu ini. Pengaplikasian pengajaran dan pembelajaran kini yang berkonsepkan kepada interaksi dua hala antara guru dan pelajar adalah perlu seiring dengan perubahan dunia ke arah era globalisasi yang positif. Perkara ini sememangnya akan memberi tugasan lebih kepada pendidik untuk mencerap idea bagi menghasilkan objektif tersebut dalam pengajaran di bilik darjah. Kebolehan para guru mengaplikasikan alat bantu mengajar ABM dapat menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran PDP yang efektif dan interaktif. Aspek pengetahuan dan kemahiran yang merangkumi keseluruhan teknik penyampaian perlulah dikuasai oleh guru terlebih dahulu yang menunjukkan seorang guru yang kreatif dan inovatif. Kewujudan ABM dikatakan dapat memberi kesan kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar di dalam bilik darjah. Hal ini berlaku demikian kerana penggunaan kapur, papan putih, mata pena dan helaian kertas adalah tidak relevan untuk memantapkan pengetahuan pelajar. Pada zaman kini yang berteruskan revolusi perindustrian 4.0 yang bermatlamatkan kepada teknologi. Untuk pengetahuan semua, alat bantu mengajar yang kami hasilkan diberi nama Gedung Ilmu yang berkait dengan kepelbagaian subjek bagi diterapkan dalam satu bahan. Seterusnya adalah tujuan ABM. Menurut Byram, pada tahun 2014 mengatakan bahawa tujuan penggunaan ABM untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ketika mengajar. Hal ini dikatakan demikian bukan sahaja dapat memenuhi keperluan intelektual pelajar, malah dapat menyokong aspek emosi, jasmani dan rohani pelajar. Menurut Kamarul Azmi dan Abdul Halim pada tahun 2007 mengatakan bahawa aplikasi ABM dalam PDP adalah untuk menjelaskan idea yang kabur, topik yang sukar dipahami oleh pelajar melalui ABM yang besar dan jelas, warna yang menarik, tahan lama dan memberi kesan kepada pelajar dalam bilik darjah. ABM juga dikatakan sebagai media perangsang dan pengembangan pengetahuan dan kecerdasan pelajar. Hal ini demikian kerana ABM yang kreatif dan inovatif memberi keselesaan dan keseronokan kepada pelajar dalam pelbagai mata pelajaran yang dipelajari oleh mereka. Tujuan yang terakhir adalah ABM yang dilaksanakan dalam bilik darjah dapat menjimatkan masa dan tenaga pengajar iaitu guru. Pengajaran yang dijalankan menggunakan kaedah ABM bertujuan untuk memberi impak yang maksimum terhadap para pelajar di samping meminimumkan penggunaan masa yang digunakan dalam bilik darjah. Seterusnya adalah prinsip ABM. Alat bantu mengajar ABM mestilah dipilih berdasarkan objektif yang telah ditentukan, kandungan yang mengandungi fakta tepat dan sesuai mengikut kebolehan pelajar. Proses penggunaan ABM mestilah dirancang berdasarkan langkah-langkah pelajaran yang disampaikan, termasuklah set induksi yang menerangkan cara dan tujuan yang dirancang. Penilaian terhadap keberkesanan penggunaan bahan perlulah dijalankan seperti aktiviti yang mengandungi pemerhatian, soal jawab dan ujian bagi mengukuhkan pelajaran yang disampaikan agar guru dapat mengenal pasti kebaikan dan kelemahan penggunaan bahan bantu mengajar tersebut. Alat bantu mengajar ABM perlulah selamat dan telus tanpa pengaruh unsur-unsur negatif, hasutan dan dapat menjejaskan pemikiran pelajar. ABM yang dihasilkan adalah berobjektifkan
pembelajaran yang perlu dicapai dan bukannya mempengaruhi pelajar mengenai kandungan di luar pembelajaran. Seterusnya adalah penerangan berkaitan prosedur penggunaan alat bantu mengajar kumpulan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan alat bantu mengajar kumpulan kami. Kumpulan kami dinamakan Gedung Ilmu. Untuk ABM ini, dia adalah bersifat 3D dan 2D, yang mana ada model mawujud yang boleh digerakkan dan ada juga bahagian-bahagian tertentu seperti ini dan bahagian seperti ini hanya ditampilkan di bahagian ABM ini. Jadi untuk bahagian yang pertama, muka hadapan dia akan diletakkan roda. Roda ini digunakan untuk aktiviti kumpulan yang mana pengajaran dan pembelajaran untuk ABM ini dipesankan untuk kelas yang 25 orang. Jumlah 25 orang akan dibahagikan kepada 5 kumpulan, yang mana 5 kumpulan, setiap kumpulan akan diwakili oleh 5 ahli. Untuk roda implan ini, pelajar akan memutarkannya, dan apabila roda ini berhenti di warna sedemikian seperti warna oranye, pelajar akan diberikan beberapa scene, iaitu situasi lah. Untuk kaedah yang digunakan dalam ABM ini adalah kaedah lakonan. Kaedah lakonan contohnya dalam situasi yang pertama, pelajar akan diberikan beberapa watak, dan watak ini akan dilakonkan mengikut situasi yang akan diberitahu oleh guru. Untuk ABM ini akan diaplikasikan untuk beberapa subjek, bukan terhad kepada bahasa Melayu sahaja. Untuk fokus pembentangan ini adalah golongan kata, kata perintah, kata tanya dan kata seru. Tetapi untuk subjek lain, misalnya geografi, guru boleh menggunakan roda impian ini, roda bahasa ini, ataupun roda apa-apa sahaja yang boleh digunakan. Dan situasi dia berbeza lah. Contohnya dalam aspek bab kegiatan ekonomi, guru boleh letakkan watak-watak, contohnya petani, pendidik, guru dan perkhidmatan yang lain. Bergerak ke sisi yang lain, untuk sisi yang ini pula sudah saya terangkan tadi, kami akan letakkan beberapa kertas warna untuk aktiviti berkumpulan, dan ini akan digunakan untuk aktiviti yang lain. Seterusnya pada bahagian belakang pula, saya akan terangkan untuk aktiviti penilaian. Untuk aktiviti penilaian ini, latihan yang boleh kita lihat dekat sini adalah isi tempat kosong, yang mana pelajar akan mengambil jawapan yang betul. Contohnya, jangan, untuk diletakkan ke jawapan yang betul. Contoh, jangan buang sampah di sini. Pelajar akan letak dekat sini. Begitu juga untuk seterusnya. Okey, baiklah, saya akan meneruskan penerangan berkaitan dengan ABM yang kami sediakan. Okey, seperti yang akan saya sebut tadi, iaitu aktiviti yang kedua, iaitu berbentuk penilaian. Aktiviti tersebut berbentuk bukan ICT. Okey, seterusnya saya akan menyentuh aktiviti yang ketiga, iaitu yang berbentuk ICT. Okey, kami sediakan dua aktiviti ataupun permainan yang berlainan, iaitu yang pertama permainan wood wall dan permainan kedua Kahoot yang berbentuk QR code, di mana murid perlu mengimbasnya untuk bermain. Okey, pada sementara itu, guru akan meminta setiap ahli kumpulan untuk menghantar seorang untuk bermain aktiviti ini. Okey, yang pertama sekali, pelajar perlu mengimbas kod yang disediakan. Yang kedua, pelajar perlu menjawabnya dengan tepatlah, memilih jawapan yang tepat berdasarkan jawapan yang diberikan. Sebanyak 10 soalan yang disediakan kedua latihan yang disediakan ini. Okey, seperti yang begini, ini merupakan aktiviti yang bentuk word wall. Jadi untuk bermainnya, pelajar perlu menekan button start. Okey, soalannya,
tempat kosong, bersungguh rumah kamu. Jadi perlu menggerakkan robot ini ke jawapan yang betul. Okey, sekiranya betul, ia akan menaik tanda right. Dan seterusnya. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, pelajar juga perlu mengimbas kod yang disediakan. Sebagai contoh, untuk permainan yang kedua iaitu Kahoot. Jadi pelajar perlu mengimbas kod yang aktiviti Kahoot untuk bermainnya. Seterusnya, setiap ahli kumpulan perlu menaip nama kumpulan masing-masing seperti kumpulan 3 seperti ini. Dan untuk bermainnya tekan OK. Sama juga terdapat 10 soalan. Jadi pelajar perlu memilih jawapan yang tepat. Sementara itu, untuk aktiviti yang ketiga ini sesuai juga untuk sesuai juga untuk subjek lain seperti geografi, sejarah dan tidak tertumpu kepada BM saja. Untuk kali ini saya menumpukan untuk subjek bahasa Melayu. Okey, seperti ini. Untuk soalan yang pertama, iaitu tempat kosong, harga sebatang pen merah ini. Jadi pelajar perlu memilih jawapan yang betul, iaitu berapakah, dan menekan seterusnya untuk soalan yang seterusnya lah. Okey, seterusnya saya akan meneruskan ke bahagian peneguhan, iaitu di mana terdapat papan markah. Jadi kepada kesemua kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi akan dicatatkan ke sini dan diberikan bintang. Sebagai contoh, kumpulan pertama mendapat markah tertinggi akan mendapat 1 bintang, dan juga kumpulan lain yang memungut markah masing-masing. Itu sahaja untuk ABM bagi kumpulan kami, iaitu Gedung Ilmu. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kelebihan alat bantu mengajar kami iaitu Gedung Ilmu adalah yang pertama, dapat digunakan untuk semua subjek kerana kaedah dan prosedur yang digunakan dan dilakukan adalah koheren dengan topik-topik dalam sukatan terkini yang selaras dengan DSKP yang diberikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Untuk ABM kami berfokus kepada bahasa Melayu, tetapi ianya boleh diaplikasikan kepada mata pelajaran seperti geografi, sejarah dan sebagainya. Yang kedua, kelebihannya adalah untuk memudahkan guru mengajar di samping untuk meningkatkan kefahaman belajar kerana mereka lebih suka untuk berkonsepkan permainan. Dan yang ketiga, menurut Muhammad Faiz, Ilyas dan rakan-rakan, ABM yang kami terapkan adalah juga dapat merangsang pemikiran pelajar dan menumpukan fokus mereka untuk belajar dan mendengar kepada penerangan guru. Dan yang keempat adalah menurut Kamarul Azmi juga dapat meringkaskan dan menyentuh semua topik pengajaran dalam masa yang terbatas, yang mana Gedung Ilmu ini berfokus kepada aktiviti pengukuhan, penilaian dan aktiviti berkumpulan. Dan yang terakhir sekali, ABM Gedung Ilmu ini dapat diaplikasikan dalam bilik darjah dan berpusat kepada pelajar itu sendiri. Terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan ABM yang dihasilkan. Okey, yang pertama iaitu kekangan masa. Okey, peruntukan masa yang singkat sesi pengajaran dan pembelajaran oleh seorang guru menyebabkan ABM tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini kerana gedung ilmu yang dihasilkan ini mempunyai banyak aktiviti dan mungkin sesetengah aktiviti tidak dapat dilaksanakan seperti permainan video. Okey, yang kedua iaitu pembuatan ABM ini memerlukan ramai dalam penghasilannya. Hal ini kerana kos untuk pembelian peralatan penghasilan ABM memerlukan kos yang banyak dan juga tenaga kerja yang ramai lah. Sebagai contoh, dalam menyiapkan gedung ilmu ini, kami perlu membeli kertas warna, marker, pen, gam dan paku tekan. Okey, kelemahan yang ketiga iaitu penggunaan terhadap teknologi dan capaian internet sangat diperlukan dalam penggunaan ABM yang dihasilkan oleh kumpulan kami.
Seperti gedung ilmu yang dihasilkan ini mempunyai permainan video seperti Kahoot dan Wall yang memerlukan internet untuk bermain. Keadaan ini akan menyejaskan kepada guru dan pelajar juga yang berada di kawasan pedalaman dan kurang mendapat capaian internet yang tinggi. Dan kelemahan yang terakhir iaitu saiz ABM yang dihasilkan. Penghasilan ABM yang saiznya tidak sesuai iaitu terlalu kecil dan besar menyukarkan pelaksanaannya. Sebagai contoh, gedung ilmu yang dihasilkan ini saiznya agak sukar untuk guru membawanya ke bilik darjah. Kesimpulan yang dapat kami rumuskan daripada penghasilan alat bantu mengajar gedung ilmu ini adalah setiap manusia sememangnya diberikan kecerdasan dan kefahaman yang berbeza. Perkara ini lumrah dalam kehidupan di mana semua orang memerlukan didikan awal usia bagi merangsang pemikiran yang baik. Oleh itu, guru berfungsi sebagai penggerak dan mengupayakan pelajar untuk memantapkan pemikiran mereka dengan usia yang semakin meningkat. Dan penggunaan terhadap alat bantu mengajar ini sendiri iaitu gedung ilmu merupakan kaedah dan strategi yang lebih komprehensif untuk menangani masalah ini. Rangsangan yang dilakukan oleh guru sedikit sebanyak dapat membantu dan memahami mereka mengenai isi kandungan pembelajaran dengan lebih mudah dengan adanya gedung ilmu ini. Oleh itu diharapkan penggunaan alat bantu mengajar gedung ilmu ini dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa mengikut arus pemodenannya iaitu dari segi penghasilannya dan boleh difokuskan untuk berasaskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi kebat yang dapat diterapkan semasa proses pembelajaran dan pengajaran.